Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua penonton dan juga subscriber. Apa khabar korang semua? Sihat-sihat belaka? Pada yang belum menekan subscribe dan lonceng, jemput-jemputlah menekan subscribe dan lonceng. Baik, pada entry kali ini berkaitan dengan pelaksanaan gaji minimum. Adilkah gaji minimum? Seperti yang korang tengok pada tajuk tu, adilkah gaji minimum, pelaksanaan gaji minimum RM1,500 itu kepada semua pekerja? Adil ataupun tidak? So dalam video ni ada sedikit kupasan tentang perkara itu. Jom kita mulakan. Cuba korang bayangkannya, dah bekerja 10 tahun. Pada permulaan bekerja, gaji hanya 800. Selepas 10 tahun bekerja, dapatlah mencapai 1,500, dekat macam itulah. Okay? Itu bagi orang yang lama. Tapi bagi orang yang baru pula, sejak pelaksanaan gaji minimum ini, start bekerja saja terus mendapat RM1,500 sebulan. Gaji pokok, tak termasuk overtime. Jadi adilkah bagi pekerja yang dah lama? Contohnya, mereka yang dah bekerja 10 tahun berkhidmat dengan satu syarikat, tapi kenaikan yang mereka terima hanyalah beberapa, sikit je. Jika nak dibandingkan dengan orang yang baru saja memegang jawatan, tapi gaji dah RM1,500. Jadi dalam isu ini kita ambil contoh apa yang berlaku baru-baru ni jugalah di Bangi, kilang Denso. Pekerja membuat mogok kerana membantah kenaikan gaji yang mereka terima, sedangkan mereka dah berkhidmat lama. Tapi itulah, selepas berpuluh tahun baru mencapai RM1,500 gaji pokok dan orang yang baru masuk dah pegang RM1,500. Jadi adilkah sebenarnya? Keadilannya di mana? Sebenarnya agak sukar bagi majikan untuk melakukan contoh pekerja yang baru masuk tiba-tiba pelaksanaan gaji minimum dilaksanakan secara automatik, mereka terus mendapat gaji minimum RM1,500. Okey, bagi pekerja yang dah lama bekerja, yang menghampiri 10 tahun dan dah pun mencapai RM1,500, tapi boleh dikatakan ada setengah company yang tak ada kenaikan langsung bagi pekerja-pekerja lama ni. Sedangkan mereka dah menambah bakti yang lama, ada yang memegang jawatan line leader dan sebagainya. Aku highlight kat sini kilang, tu pasal aku sebut line leader. Dan pekerja baru yang tak ada memegang apa-apa pangkat, terus mendapat RM1,500. Jadi keadilannya memang tak ada lah. Jadi apa yang perlu dibuat sebenarnya oleh majikan ialah orang baru dipermulakan dengan RM1,500. Manakala orang yang dah berkhidmat lama melebihi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, sekiranya mereka ni telah pun mencapai tahap gaji minimum RM1,500, maka penambahan terhadap pekerja yang lama ni kenalah ada. Kalau tak banyak pun dalam RM150 ataupun RM200 tambahan bagi pekerja-pekerja lama. Memandangkan pekerja yang baru masuk pun dah memegang gaji RM1,500. Jadi dah tak ada jurang beza antara pekerja baru dengan pekerja lama dah. Dah jadi macam sama. Jadi kalau aku sebagai pekerja pun, aku pun tak pasti juga sebenarnya. Aku yang dah bekerja berpuluh tahun, dah ambil overtime, dah susah payah bersama-sama memajukan syarikat, tapi aku tak ada mendapat sebarang kenaikan. Manakala mamat yang tak siapa-siapa ni baru kerja 2 hari dah bermula dengan gaji RM1,500. Jadi ianya sangatlah tidak adil sebenarnya. Jadi berbalik pada tajuk pada video ni tadi, adilkah gaji minimum kepada semua pekerja? Sebenarnya pelaksanaan gaji minimum ini pada pandangan aku lah, ini secara pandangan peribadi aku, sebab aku react tentang perkara ni. Bagi pandangan aku, pelaksanaan gaji minimum ni perlulah adil. Yang mana pekerja yang baru masuk, okeylah, bermula bulan 5 hari tu dah terlaksananya pelaksanaan gaji minimum ni, dan banyak syarikat besar dah mula mengikut arahan kerajaan tersebut. Okey, pekerja baru start dengan RM1,500. Manakala pekerja lama yang dah berkhidmat lama, yang mana gaji mereka ni pada permulaan yang dulu sikit, dah bertahun-tahun baru ada kenaikan, dan akhirnya mencapai juga RM1,500. Maksudnya mereka dah ambil masa yang lama untuk mencapai RM1,500 tu, perlulah ada penambahan. Penambahan tu tak perlulah sampai 500 sebagai contoh, tapi cukup sekadar ada perbezaan di antara pekerja lama dan pekerja baru. Contoh kalau pekerja baru tu terus RM1,500, pekerja lama ni yang dah pun memegang gaji pokok RM1,500 setelah 6, 7 tahun, 10 tahun berkhidmat, maka haruslah diberi kenaikan juga. Tak payah banyak sangat pun tak apa, 200, 250 ataupun 150 penambahan. Sebab kenaikan gaji minimum ni memberi kesan kepada harga barang. Kita pun sedia maklum harga barang melambung kerana kenaikan gaji minimum ni dibuat. Banyak faktor-faktor lain lah, tapi salah satu dia pelaksanaan gaji minimum ni menjadi, sejak gaji minimum dilaksana di umum semua, harga barang melambung. Jadi harga barang melambung ni bukan saja dirasai oleh orang baru, tapi orang yang lama bekerja pun. Orang yang dah lama bekerja, mempunyai isteri,
Jadi suami, jadi anak yang perlu ditanggung. Jadi perlulah ada penambahan. Dan janganlah kerana ada gaji minimum tersebut, overtime dipotong-potong, kadar allowance dikurangkan, overtime dikurang-kurangkan, waktu bekerja dipanjang-panjangkan pula, tapi tiada sebarang overtime dan sebagainya. Banyak kes yang berlaku tentang hal majikan menganiaya pekerja ni, memang banyak kita dengar sebelum ni. Jadi pelaksanaan gaji minimum ni secara dasarnya perlulah adil bagi semua sektor, pada semua pekerja, ya. Tentang pekerja lama dan pekerja baru tu perlulah ada perbezaan, janganlah disamakan, ya. Sebab bagi yang dah lama berkhidmat, pasti akan terluka hati mereka. Okey, sekian untuk NTD kali ni. Harap kita semua jelas lah. Pelaksanaan gaji minimum perlulah adil untuk semua pekerja, ya. Sebab ada perbezaan antara pekerja baru dan pekerja lama. Perlu ada jurang. Tak boleh nak samakan. Itu dia. Sekian. Sebab ada yang minta aku kupas isu ni, jadi aku boleh cakap setakat ni je. Okey. Sebenarnya tak adil kalau buat macam tu. Dan wajarlah kalau pekerja nak buat mogok depan kilang ke apa semua ke. Sebab di manakah keadilan gaji minimum itu? Sekian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa pada nanti yang akan datang. Bye-bye.